Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد. Yang dihormati Tuan Imam, seluruh ahli Taqwa Surau, tuan-tuan, puan-puan, hadirin hadirat, sidang jemaah yang dirahmati Allah sekalian. Pertama, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dapat sama-sama kita hadir di rumah Allah, sama-sama kita salat subuh berjamaah. Mudah-mudahan kita boleh istiqamah hingga akhir hayat kita, selagi tubuh kita sihat untuk sama-sama kita salat berjamaah insya-Allah. Hari ini dah 20 hari bulan Sya'ban. Ini berarti Ramadan berbaki sekitar 10 ataupun 9 hari saja lagi. Kita doa selalu, Allahumma barik lana fi Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, yang Tuhanku berkatilah aku di sepanjang bulan Sya'ban. Artinya kita minta kita berkat dapat mengisi Sya'ban dengan amal-amal soleh. Balighna, walaupun 10 hari usia kita di tangan Allah, kita harapkan sempat menyambut Ramadan pada tahun ini insya-Allah. Dan Ramadan adalah merupakan tetamu Allah. Tetamu yang datang untuk memberi kita kebaikan dalam kehidupan kita seharian. Dalam sebuah hadis yang maksudnya telah datang bulan Ramadan, Sayyidus Syuhur, penghulu segala bulan. Maka adalah kita mengucapkan selamat datang, wa marhaban, ahlan wa marhaban, selamat datang bulan Ramadan. Termasuk surah tadi ada banting, Ramadan datang lagi, dengan pelbagai pengisian yang bakal surau kita anjurkan. Mudah-mudahan Ramadan itu dapat kita isi dengan amal soleh. Telah datang bulan puasa membawa segala keberkatan. Maka hendaklah memuliakan tetamu yang datang ini. Ramadan datang sebagai tetamu. Sebelum tamu datang, kita dah buat persiapan untuk menyambut tetamu agung Ramadan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagai tamu agung, kita hendaklah bersiap sedia agar kita boleh mengisi sebulan Ramadan tanpa miss dengan amal-amal soleh. Dan Ramadan datang ini membawa paling tidak 3 perkara. Satunya taqwa. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba ala alladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Surah Al-Baqarah 183. Satu, tetamu bawa kepada kita, kelebihannya dapat mengisi Ramadan dengan penuh kebaikan. Allah janjikan la'allakum tattaqun, memperolehi ganjaran ketakwaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang beriman mesti sama-sama menjaga agar puasa kita terisi dengan perkara yang baik, agar akhirnya
memperoleh ganjaran tetamu ini bagi kita, la'allakum tattaqun. Yang kedua, tetamu Ramadan bawa kepada kita kelebihan kedua ialah man qama Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Sesiapa yang mendirikan Ramadan dengan penuh keinsapan untuk mendapat redha Allah, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, diampunkan dosa yang telah lalu. Yang kedua, Ramadan bawa kepada kita, Allah janjikan Allah ampun dosa kita selepas habis bulan Ramadan. Yang kedua. Yang ketiga, tetamu ini bawa Lailatul Qadar. Kalau dapat satu malam Lailatul Qadar, lebih baik daripada 1000 bulan ataupun 83 tahun 4 bulan lebih kurang. Hanya satu malam beribadat kalau mendapat ibadat Lailatul Qadar. Kita doakan agar ketiga-tiga ganjaran Ramadan bawa itu agar kita memperolehinya. Oleh sebab itulah, marilah hari ini kita tengok hadis-hadis berkaitan dengan kelebihan dan kebaikan kita berada di bulan Ramadan Al-Mubarak. Kita syukur andai kata kita bertemu dengan Ramadan baki 10 hari lagi, insya-Allah. Satu, fadilat Ramadan, kita ulang kaji baliklah apa yang kita ada pun kita sedia maklum. Mudah-mudahan menjadi peringatan kepada kita sekalian. Sabda Nabi yang berbunyi daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, sabda Rasulullah SAW, "Idza jaa Ramadan futihat abwabul jannah wa ghulliqat abwabun nar wa suffidatis syayatin." Rahul Bukhari wa Muslim. Apabila menjelmanya Ramadan, futihat abwabul jannah, nescaya dibuka pintu syurga. Wa ghallaqat abwabun nar, ditutup pintu-pintu neraka. Wa suffidatil asyayatin, dibelenggu segala syaitan. Menurut Ibnu Hajar Al-Haythami, beliau menyebut bahawa dia ambil daripada hadis ini bahawa pintu syurga dibuka, pintu neraka ditutup mengikut hakikatnya. Ini untuk menggambarkan kepada malaikat dan lainnya berkenaan bulan Ramadan dan pahalanya. Ikatan dan belenggu syaitan pula termasuk hakikat demikian pula pada kebanyakan masa atau cara majaz kinayah daripada menahan perbuatan jahat dan tipu daya kepada manusia. Artinya Ramadan Allah berkati dengan membuka seluruh pintu syurga untuk orang-orang yang berpuasa. Satu pintu namanya pintu Ar-Rayyan, hanya khusus untuk menyambut orang yang berpuasa. Ada 8 pintu syurga, satunya pintu Ar-Rayyan khusus untuk orang yang berpuasa. Ditutup pintu neraka. Ini gambaran bahawa kita mesti berusaha bersungguh-sungguh untuk mengikat hawa nafsu kita agar nafsu kita ikut keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu Ramadan sebagai madrasah, sekolah, latihan untuk mendidik jiwa kita, nafsu kita agar tunduk dan patuh kepada perintah Allah Subhanahu wa taala. Dengan sebab pendidikan Ramadan ini, kita akan dapat ganjaran tadi. Mana ganjaran untuk memperolehi syurga Allah Subhanahu wa taala. Itu satu besarnya fadilat Ramadan Al-Mubarak. Dibuka pintu syurga, ditutup pintu neraka, diikat segala syaitan. Yang paling penting ialah mengikat nafsu kita
agar ikut keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tengok lagi apa tarbiyah Ramadan yang Allah susun modulnya untuk kita ikuti agar semua ini mampu menjana memperoleh takwa tadi, ya, diampun dosa kita, diberi Lailatul Qadar tadi. Itu yang pertama. Yang kedua, sabda Nabi yang berbunyi, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, awwalu syahri Ramadan rahmah wa fasatuhu maghfirah wa akhiruhu itqum minan nar. Riwayat Ibnu Abi Dunya Al-Khatib Ad-Dalami Ibnu Asakir. Permulaan Ramadan rahmah. Kita dengar tadi kerahmatan. Wa wasatuhu pertengahannya maghfirah, keampunan. Wa akhiruhu akhirnya kesudahannya itqum minan nar, merdeka daripada api neraka. Mana 3 fasa. Fasa pertama rahmat, fasa kedua keampunan, fasa ketiga diampunkan, dimerdekakan daripada api neraka. Kita doa selalu dalam Ramadan, Allahumma inni as'aluka ridhaka wal jannah wa a'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anni. Artinya ketiga-tiga fasa ini memberi kita kebaikan sepanjang Ramadan. Oleh itu, saya dengan semua berazam tahun ini. Andai kata sampai Ramadan, kita pastikan segala modul Ramadan, segala tertib Ramadan, segala adab Ramadan kita ikut sepenuhnya hingga ke akhir Ramadan. Sebab ketiga fasa ini, fasa yang buat kebaikan daripada kita. Rahmat, keampunan, bebas daripada neraka. Jangan kita ikut adat kita. Minggu pertama penuh, minggu kedua makin kurang, minggu akhir makin kurang, kan? Sepatutnya makin nak habis makin semangat, makin nak habis Ramadan makin seronok. Kenapa? Nak dapat ketiga-tiga perkara tadi. Rasa sedih kalau Ramadan meninggal kita tanpa kita isi dengan amal-amal soleh. Kita azam tadi, kita azam malam-malam tarawih ikut imam sampai ke akhirnya. Imam balik, kita balik, kan? Jangan balik dulu daripada imam, kan? Maknanya artinya nak mengisi Ramadan, nak berada di rumah Allah di sepanjang, khususnya di malam-malam Ramadan yang Allah muliakan ini. Itu yang kedua. Yang ketiga dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Sabda Rasulullah SAW, Sayyidul syuhur syahrul Ramadan wa sayyidul ayyam yaumul Jum'ah. Riwayat Tabrani. Sayyid, penghulu segala bulan, ketua segala bulan, syahrul Ramadan, bulan Ramadan. Wa sayyidul ayyam, penghulu segala hari, yaumul Jum'ah, hari Jumaat. Artinya ketua segala bulan, penghulu segala bulan, bulan Ramadan. Ketua segala hari, penghulu segala hari adalah hari Jumaat. Jadi ini menunjukkan mulianya Ramadan, mulianya bulan Ramadan yang sepatut kita isi dengan penuh kesungguhan segala amal soleh kita. Yang banting surau kat luar tu kita cuba ikhtiarkan. Kempen itu dapat kita hayati sepenuhnya agar kita mengisi ini sebagai pulang, sebagai penghulu segala bulan. Itulah seronoknya bila nak sampai bulan Ramadan. Bila habis Ramadan dapat 3 tadi. La'allakum tattaqun, ampun dosa, dan 3 Lailatul Qadar. Dengan syarat diisi sepenuhnya di penghulu segala bulan. Yang keempat, Abi Mas'ud Al-Ghifari katanya, Rasulullah SAW sabda, walau ya'lamul ibad ma fi syahr Ramadan latamanna al-ibad an yakuna syahru Ramadana sanatan. Rawi At-Tabrani
wa Ibn Khuzaimah wal Baihaqi. Kalaulah hamba-hamba Allah tahu kelebihan bulan Ramadan, nescaya la tamanna, mereka bercita-cita supaya bulan Ramadan berlaku sepanjang tahun. Ajak hati kalau tiap-tiap bulan tu bulan Ramadan. Kalau orang ni tahu besarnya, lebihnya, banyaknya, eloknya amalan di bulan Ramadan, inilah ditunggu-tunggu oleh orang yang beriman. Kita pun seronok, isteri pun kita seronok, keluarga seronok. Kenapa? Nak menyambut Ramadan yang mulia dan berazam untuk beramal sepanjang Ramadan. Itulah 4 buah hadis menunjukkan besarnya atau eloknya bulan Ramadan al-Mubarak. Jadi kalau kita dapat melaksanakan dengan penuh kebaikan, mudah-mudahan kita dapatkan ganjaran yang besar di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang pertama. Yang kedua, apa fadilat orang berpuasa? Yang pertama tadi, apa kelebihan, apa fadilat bulan Ramadan? Yang kedua, apa fadilat orang berpuasa? Pertama, dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna lis-shaim inda fitrihi da'watun la turaddu. Ibnu Majah wal Hakim. Sesungguhnya bagi orang yang berpuasa, ketika berbuka mempunyai doa yang mustajab, yang pasti tidak akan ditolak. Antara waktu berdoa yang mustajab doanya bagi orang berpuasa, dekat nak buka puasa. Depan hidangan tu, angkat tangan kepada Allah, doa banyak-banyak, kan? Guna ruang ini, belum masuk waktu maghrib, kita tunggu untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu doa kita itu mustajab bagi orang yang berpuasa. Dekat nak buka itu mustajab. Dan kalau pergi tanah Arab, Masjidil Haram, Masjid Nawawi, kan, depan Safrah, buka puasa itu orang kat tangan tu, kan, petugas hantar buah kurma, letak, kita pakai doa semua sampai waktu azan. Kita surah kita pun tunggu buka tu, kan, tunggu hidangan itu, kita angkat tangan banyak-banyak berdoa kepada Allah. Itulah antara waktu kita mustajab doa di bulan, antara waktu yang mustajab doa di bulan Ramadan. Jangan guna peluang ini sembang, rugilah, kan? Waktu tu elok kita tak isi dengan benda yang sepatutnya, jadi rugilah, kan? Pengisah itu rugi dari segi kita dengan puasa kita yang kita jalan. Itulah seronoknya. Yang kedua, orang berpuasa ini daripada Ummu Amarah, Rasulullah SAW bersabda, inna as-saim idza akala indahu lam tazal tusalli alaihi al-malaikatu hatta yafrugha min ta'amihi. Rawahu Ahmad wa Tirmidzi wal Baihaqi. Sesungguhnya orang yang berpuasa apabila dia makan, maka senantiasalah para malaikat mengucap selamat ke atasnya hingga selesai daripada makannya. Masya Allah. Sebab itulah buka puasa afdalnya, adabnya disegerakan. Kita yakin, ya, itu yakin memang dekat nak buka puasa, jalan jam semuanya, kan, semua nak balik dan semua tahu pukul berapa waktu maghrib, 7.28, tahu semua sharp, kan, mesti nak sampai semua. Kenapa? Nak makan. Dan waktu itu malaikat mengucap selamat pada orang yang sedang berbuka puasa. Namun ingat satu lagi, kalau berbuka puasa, segera juga kita salat fardu maghrib. Bukan makan terlampau banyak sampai melambatkan
solat maghrib. Dekat isyak baru solat kan. Dan bila makan banyak, kita pun penat. Jadi macam kita balas dendam dah. Makan itu secara sederhana dan lepas solat boleh makan lagi kan. Artinya waktu itu waktu malaikat memberi kebaikan kepada kita. Sebab itulah walaupun pun atas kereta ke, kalau rasa lambat sedialah bekalan kurma ke air ke kan. Bulan puasa ni takut-takut jam, takut lambat sampai ke destinasi kita, sedia siap-siap kita buka atas kereta. Tak apa kan? Carilah surau untuk kita solat fardu maghrib. Maksudnya cepat berbuka. Cepat itu, makan itu didoakan, diberikan oleh para malaikat. Itu baiknya orang yang berpuasa. Ada kedua, yang ketiga, as-saim idza akalat indahul mufatir sallat alaihi al-malaikah. Sama. Orang yang berpuasa, bila makan di sisinya, orang berbuka puasa, nescaya para malaikat berselawat ke atasnya. Itulah besarnya fadilat bulan orang yang berpuasa di bulan Ramadan Al-Mubarak. Hadis berikutnya, besarnya puasa ini. Hadis panjang sikit. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kullu amali ibni Adam yudha'af الحسنة وعشر أمثالها إلى 700 ضعف قال الله تعالى إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به يدع طعامه وشهوته من أجل للصائم فرحتان فرحة عند فطره وفرحة عند لقاء ربه والخلوف فيه أطيب عند الله من ريح المسك as-sawmu junnah, as-sawmu junnah, atau kama qala. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu katanya, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, semua amal anak cucu Adam, satu kebaikan berganjaran 10 ganda hingga 700 kali ganda. Jelas kan? Maknanya amal baik, satu amal baik Allah ganda paling kurang 10 hingga 700 kali ganda. Kalau dosa, satu dosa, satu je. Kalau baik, satu baik, Allah ganda paling kurang 10 hingga beratus-ratus. Mana baiknya Allah. Allah sebut, Allah berfirman, illa shaum, kecuali puasa. Puasa, kata Nabi, sesungguhnya dia, puasa adalah untukku, untuk Allah, dan aku akan membalasnya. Allah balas sendiri pahala orang puasa. Yang lain malaikat tulis kan. Kalau Allah balas itu pasti banyak sekali ganjaran. Ikut berapa Allah? Allah tu berapa ikut? Besarnya orang yang berpuasa dengan bersungguh-sungguh, ganjarannya pasti lebih banyak. Sebab yang tulis itu Allah sendiri. Banyaknya amalan puasa kita. Kecuali puasa, yang lain dicatat kan. Puasa aku sendiri yang menentukan berapa untuk orang puasa ini. Itulah besarnya fadilah orang yang berpuasa. Yada'a ta'amahu wa syatahu min ajli. Sebab apa? Sebab dia meninggalkan makan dan syahwatnya kerana aku. Tengok puasa. Logiknya, siang hari makanan kita punya kan. Ada dalam cai makanan, ada atas meja dah. Ada. Tak ada orang kat rumah tu. Isteri kerja, anak tak ada. Seorang-seorang je. Kalau nak makan, tak ada siapa tahu. Lepas tu datang suruh anu, buka sama-sama. Pukul 11 makan. Tak ada orang tahu. Kenapa kita puasa? Sebab yakin Allah tengok. Walaupun keluarga tak nampak, kawan tak nampak,
Tetapi yakin Allah perhati. Yakin Allah tahu. Maknanya yakin kita diperhatikan. Sanggup tak makan. Makanan kita punya halal, tapi tak makan sehari, makan lepas azan. Kenapa? Kerana patuh pada perintah Allah. Sebab itu Allah, aku tulis sendiri pahala orang puasa ini. Ibadat lain nampak, semayang kena bangun, duduk, kan? Zakat keluar duit, haji naik kapal terbang, kan? Tak boleh, nampak pergi. Puasa tak ada siapa tahu, kecuali kita seorang je tahu. Kita tipu Allah ke, kita jadi Allah, sebab tu Allah kata, aku yang balas. Dia sanggup tak buat maksiat, sanggup tak ikut nafsu dia, sanggup tak makan sehari, kerana aku. Sebab itulah aku balas sendiri pahala puasa itu pada orang puasa. Besarnya fadilat berpuasa. Yang ketiga, hadis mengatakan orang puasa dapat dua kegembiraan. Satu, gembira waktu berbuka. Kenapa suka sangat buka ni, kan? Mesti nak balik cepat, kan? Sebab apa? Sebab manusia ni mesti nak makan. Bila lapar mesti, kan, tunggu, kan, dapat makan tu lega je. Alhamdulillah. Tapi nikmat puasa tengok tak? Tengah hari tak makan, petang tak minum, sahur je. Buka je buah kurma 3 biji, air segelas, boleh bangun sembahyang. Kalau ikutnya sepinggan nasi tak makan lagi, tapi boleh tak? Atau lepas tarawih lah makan, lepas maghrib lah makan, boleh. Kenapa? Itulah seronoknya. Tengok tu, bunyi tu ngap saja. Allah, kan, maknanya seronok sangat waktu buka. Allah gembiranya. Macam anak kita kecil dulu, kan, tidur tepi makanan. Bila lah lamanya, bila nak azan 5 minit, kejar dia. 5 minit tu mencabar dia. Nak buka sana, nak tahu. Seronok tengok makanan. Sabar, doa. Boleh buka tu, Allah Akbar tu, senyum semua, masuk mulut. Seronok. Jangan tamak. Jangan tamak. Bukan balas dendam, tapi itu ibadah. Nombor 2, gembira. Kenapa gembira sangat? Dapat sempurnakan puasa 1 hari. Aku nak gastri. Biasa tak boleh tak makan, tapi alhamdulillah boleh sampai ke hujungnya. Boleh sampai buka puasa. Janji Allah aku ikut, tahan juga. Seronoknya. Itu 2 gembira. 1 gembira boleh makan, yang kedua gembira boleh settle 1 hari sempurna daripada sahur sampai ke buka. Itu orang puasa, kan? Itu buka. Yang kedua, gembira kedua tadilah. Wa fil jannati thamaniyatu abwab. Dalam syurga ada 8 pintu. Minha, satu darinya, babun, pintu, yusamma, diberi nama Ar-Rayyan. La yadkhuluhu, tak boleh masuk orang lain, illa as-saimun, kecuali orang-orang yang berpuasa tadi. Maknanya itu gembira. Waktu buka seronok, akhirat kena seronok. Why? Disambut oleh Allah masuk dalam syurga. Pintu gerbang khusus namanya Ar-Rayyan untuk orang yang berpuasa. Itu besarnya puasa. Yang ketiga, orang puasa dapat apa Nabi sebut tadi? Wal khulufi fihi atyab indallah min rihil miski. Bau mulut orang berpuasa lebih harum di sisi Allah daripada haruman kasturi. Maknanya mulut orang puasa itu baik di sisi Allah. Allah terima amalan mereka. Wanginya lebih banyak daripada kaum kasturi. Itulah hebatnya orang puasa. Last sekali, as-sawmu junnah, as-sawmu junnah. Puasa itu perisai. Perisai artinya puasa itu perisai diri kita
dari buat maksiat. Perisai diri kita dari buat benda-benda melibatkan dosa. Sebab itulah Al-Imamul Ghazali, kita tahu semua, disebutkan bahawa puasa itu ada 3 kedudukan, kata Imam Ghazali. 1, puasa umum. 2, puasa khusus. 3, puasa al-khususul khusus. Puasa umum, puasa orang awam. Tak makan, tak minum. Benda lain mungkin dia buat. Mengumpat, kata wudu, puasa. Tapi mulut tak puasa, mata tak puasa, tak makan tak minum je, rugilah. Sah puasanya, fadilatnya mungkin kurang. Naik tahap kedua, puasa al-khusus. Al-khusus ini menurut Imam Ghazali paling tidak ada 6 kriteria. Pertama, tundukkan pandangan dari melihat benda-benda yang dibenci oleh Allah, dan melihat benda-benda yang tercela, dan melihat benda-benda yang boleh melalaikan hati kita. Pandang kita, lihat benda-benda yang boleh mengingatkan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi sekarang orang tak TV dah, tengok handphone dah, macam-macam handphone tu. Sembang mata kita, tak tengok benda-benda yang tidak elok. Yang kedua, yang pertama. Yang kedua, lidah kita, tutur kata kita, puasa juga tidak sebut benda-benda yang tidak berfaedah, bergurau yang keterlaluan, mengumpat, dusta. Caranya diam, banyakkan zikir atau baca Al-Quran. 2. Yang ketiga, menahan telinga kita dari dengar benda-benda yang dibenci oleh syarak. Orang cakap benda tak elok, kita lari hidup lain. Kan? Jaga telinga kita. Dengar tak elok, tutup tu. Kan? 3. Yang keempat, anggota tubuh badan kita, tangan kita, kaki kita, dari buat benda-benda yang Allah larang. Tak mencuri, tak buat benda jahat anggota kita. Yang kelima, tidak berlebihan ketika berbuka, walaupun dari makanan yang halal. Itu kan. Kalau tidak, tak adalah. Jadi balas dendam balik. Dah tak makan siang, buka tu balas dendam. Lepas buka, letih, mata pun luyu je, macam nak pejam je. Orang tu macam ular sawah dah. Penat. Tarawih tertinggal, maghrib tertinggal, isyak tertinggal. Macam mana puasa ni? Sebab penat sangat, banyak sangat tahan nafsu kita. Kan? Yang keenam, hatinya pun rasa takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah puasa al-khusus dan puasa al-khususul khusus. Ini tahap puasa yang tinggi, puasa al-khusus, hatinya juga tidak terlintas untuk berpuasa. Itulah kategori yang hebat orang yang itu namanya as-saumu junnah. Perisai itu bila mana puasa tahap sampai tahap al-khusus atau puasa al-khususul khusus, puasa para anbiya yang sampai hati mereka pun terjaga dari buat maksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah hebatnya orang yang berpuasa. Hadis berikutnya, orang puasa. Dari Anas radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, "Inna as-sa'im fi ibadatin wa in kana naiman ala firashihi." Tengok Rawat Dailami. Sesungguhnya orang berpuasa berada dalam ibadat sekalipun dia tidur atas tilam. Tidur bulan puasa pun
dikira ibadah. Tapi jangan sampai tidur banyak sangat. Pagi bangun masak. Tak kena lah. Terlanggar Zuhur. Tak betul. Tidur tu, tidur yang sepadan lah kan. Kalau di tanah Arab, pagi senyap je bulan puasa. Kereta tak ada. Dia masuk kerja lambat sikit tak? Ada orang balik, lepas asap ada. Baru jalan tu ada kereta. Jam sampai subuh. Jadi cara dia kan, dia tak tidur malam pula. Pagi senyap je. Pakai tidur semua. Kan? Jadi kita ni bukan makna tidur sepanjang hari, makna tidur pun ibadat, tidur yang berpada pada. Dah penat kan, tak minum pagi, lepas baca Quran apa, kalau kita pecah-pecah tidur dah sekejap apa kan. Tidur pun Nabi kata dikira ibadat. Masya-Allah. Kalau bulan tak puasa, tak kira kan. Ini bulan tidur pun ibadat. Besarnya orang puasa. Kemudian yang berikutnya daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu katanya, salasun la yulamuna ala su'il akhlaq al-marid was-sa'im hatta yuftar wal imamul adil. Tiga golongan tidak dicela sekalipun buruk rupanya, kata Nabi. Satu, orang yang sakit. Yang kedua, orang berpuasa hingga berbuka. Yang ketiga, pemerintah yang adil. Dan dia sebut, ini juga antara doa yang mustajab. Tadi orang yang berpuasa, doa yang mustajab. Jadi Allah Nabi kata orang yang tak dicela. Tiga golongan. Orang sakit, ada kemaafan. Orang berpuasa dan pemimpin yang adil. Itu hebatnya ibadat puasa. Kemudian yang hadis berikut tentang puasa juga, dari Anas radhiyallahu anhu kata, man mana'a siyam min at-ta'am wasyarab yashtahihi at'amahu Allah min thimari al-jannah wa saqahu min syarabnya. Rawi Baihaqi. Sesiapa yang ditegah oleh puasanya dari makan dan minum, dia berkehendak dengan sebab puasa tak makan sehari. Sebab apa? Sebab Allah suruh tadi. Kan? Nescaya Allah beri makannya kelak daripada buah-buahan syurga, ibaratnya. Yang kedua, wasaqahu min syarab, dan beri minum padanya dari minuman dalam syurga. Allah ganti makanan yang lazat dalam syurga, minum lazat dalam syurga. Dengan sebab orang ini tahan dirinya siang hari tak makan kerana ikut perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan last sekali tentang hebatnya puasa, daripada Ali karamallahu wajhah, bahawasanya Rasulullah bersabda, inna Allah auha ila nabiyyin min bani Israel an akhbir qaumaka annahu laysa 'abdun yasumu yawman ibtigha'a wajhi illa ashahtu jismahu wa 'azamtu ajrahu. Nabi kata, Rawaki, bahawa Allah Subhanahu wa taala mewahyukan pada seorang nabi di kalangan Bani Israel seraya berfirman, khabarkanlah kepada kaummu bahawa tiada seorang hamba yang berpuasa sehari semata-mata kerana Allah, kecuali satu, ashatu jisma, aku sihatkan tubuh badannya. Yang kedua, wa'azamtu ajrahu, dan aku besarkan ganjarannya. Allah janji, Nabi janji, orang puasa sihat, orang puasa besar ganjarannya. Saya pergi jumpa doktor bulan puasa tu 2 minggu lepas kan. Cek gula tinggi, gula kan 7 lebih. Nak ubat dah ustaz ni. Kata tunggu cek sekali lagi lah kan. Okeylah, bagi peluang lagi sebab bulan puasa ustaz.
Biasa bila puasa turun darah tu, gula tu. Tapi takut dia kata Syawal naik balik gula kan. Jadi kata cek balik lepas raya tu, cek balik gulanya naik juga ubat. Kata janji insya-Allah kan. Bulan puasa dia kata lazimnya okey. Sebab makan jaga. Yang Nabi sebut tadi, orang puasa kata Nabi dijamin sihat. Betul lah. Kan? Sihat kan? Mak makannya terkawal. Tapi kalau tak puasa tak terkawal. Jadi maknanya kena lazimi ibadat puasa. Itu pentingnya kita berpuasa. Jadi itu antara lain fadilat orang yang berpuasa, besar fadilat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan last sekali, apa patut kita buat di bulan Ramadan? Kan? Banting dah ada dah. Kita ulang balik. Nombor 1, adabnya bersahur. Sahur pula, akhirkan sahur. Kata Nabi, tasahharu fa inna fis sahuri barakat. Bersahurlah kamu, kerana sesungguhnya sahur itu ada keberkatan. Afdalnya lambat. Dan sebuah hadis lain disebut hadis Zaid bin Sabit, tasahharna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam thumma qala ila salat qultu kam kana bainal adhan was sahur qala qadra 50 ayah rawahu al-Bukhari wa Muslim. Kami telah bersahur sama Nabi, kata saya. Kami bangkit solat subuh. Kadar antara berhenti sahur dengan azan subuh namanya imsak. Kadarnya, kalau tak Tokyo disebut 10 minit. Kadarnya sekadar baca Quran 50 ayat. Maknanya berhenti itu sampai azan sempat baca Quran. Itu kadar tu dikira sekitar 10 minit. Maknanya lewat. Kenapa ajar begitu? Dengan sebab letak makanan, bangunlah kita. Celek mata bangun. Nak cari nasi. Ya tak? Di samping itu, guna masa itu juga untuk beribadat. Sempat tahajud 2 rakaat. Dengan sebab bangun pukul 5.45. Pukul 6 sebab kena. Sempat makan zikir. Sempat tahajud. Jadi, latih modul Ramadan, bangun sebelum subuh. Bangun waktu sahur selama 30 hari bangun awal. Maka sempatlah solat jemaah di surah kita. Dengan sebab bangun sahur. Lepas tu, sahur itu barakah. Lewat pun bangun juga. Naik. Ambil wudu, datang surah. Dapat sahur, dapat jemaah. Dapat baca Quran, dapat solat sunat, dapat semua. Itu. Satu. Maknanya bangun sahur tapi lambat. Itu namanya barakah. Yang kedua, percepatkan buka puasa. La yazalun nas bi khairin ma ajjalul fitri, kata Nabi. Kekalah umatku dengan kebaikan semana dia mempercepatkan puasa. Mana? Azalnya memang kita buat dah, kan? Tahu dah jam. Tadi kan mesti segera buka dan baca doa. Allahumma laka sumtu wa ala rizkika aftartu adhabil dham'a wabtallatil uruq wa thabatal ajru insyaallah. Dan doa kita baca doa. Tak ingat habis pun Allahumma laka sumtu, baca lah kan. Baca doa makan tak apa. Yang pentingnya baca doa. Waktu kita baru buka puasa. Seronok buka, baca bismillah, baca doa, alhamdulillah. Waktu itu jadi waktu mustajab. 2. Yang ketiga, sunat iktikaf di masjid. Datang surau, masjid niat iktikaf. Dapat pahala besar, pahala di bulan Ramadan. Yang keempat, tidak melakukan
perkara-perkara yang bertentangan dengan kehendak puasa, seperti mana kita tadi. Puasa al-khusus tu puasa juga panca indera, mata, telinga kan. Ini mulut, perut je puasa. Lain tu tak puasa. Macam pula tak puasa. Hanya karut dah. Okey. Puasa panca indera. Puasa al-khusus. Yang kelima, tadarus Al-Quran. Jibril katakan turun setiap malam sepanjang Ramadan, tadarus dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Isi masa ini dengan kita tadarus. Dan kalau boleh juga kita banyakkan bersedekah, khususnya sedekah makanan pada orang yang berbuka puasa. Jadi itu antara lain secara ringkasnya amalan-amalan patut kita buat sepanjang Ramadan, dan kita pastikan tahun ni lah, insya-Allah sehingga usia kita ada, penuhkan surah kita ini dari awal Ramadan hingga akhir Ramadan. Awal pun semangat, tengah pun semangat, akhir pun macam awal Ramadan, kan? Jangan malam tahun penuh tak muat surah dah, tak muat dah kan. Malam minggu akhir balik kampung tak ada kan. Yang tak balik kampung penuhkan surah kita ini dari awal sampai akhir. Kalau sekarang subuh 5 sah, subuh Ramadan sampai keluar, dari awal sampai akhir. Dan tarawih tahun ini kita azam habis bersama imam. Jangan balik dulu daripada imam, bukan ikut imam kan. Ini kita pula balik awal. Kan? Bunga api tu lepas tarawih kan? Nak shopping pun lepas tarawih kan. Ni akhir Ramadan duduk kedai shopping dah. Ikut rugi dah. Jangan ikut cara lain kan. Tak salah bunga api, tapi duduk tarawih dah. Nak shopping pun habis kan, pergi hari Sabtu Ahad ke, atau pergi hari lain ke, tengah hari ke kan. Jangan isi mak ni pukul 9 pergi shopping, pukul 10 malam pergi shopping. Orang tarawih tak boleh buat benda lain bulan Ramadannya. Jadi rugi dah. Tahun depan boleh pasti jumpa lagi tarawih. Kan rugi. Jadi sama-sama kita azam tadi, azam biar surah kita penuh, subuh penuh, Jumaat penuh, tarawih penuh, balik sekali sama-sama. Boleh moris sikit kan. Buka puasa pun pakat datang surah bagi Quran. Boleh sembahyang Jumaat insya-Allah kan. Insya-Allah kan. Mudah-mudahan kita dapat mengisi Ramadan ini dalam keadaan kita azam dulu. Biar sempat 10 hari ini panjang umur sampai ke Ramadan. Amalan sunat sama dengan amalan fardu. Amalan fardu menyamai 70 fardu di luar bulan Ramadan al-Mubarak. Jadi kita baca hadis Ramadan, hadis puasa, sikit adab-adab puasa. Mudah-mudahan saya sendiri, kita semua berazam untuk sama-sama kita berjamaah mengisi Ramadan dengan amal-amal soleh. Ini dianjurkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi tengoklah bantin surah tu, pasti boleh checklist buat semua kan. Apa ada insya-Allah kan. Jadi tidak sebenarnya Haji Razak buat kan, kita sama-sama hayati apa yang kita buat. Insya-Allah alhamdulillah dah surah kita ni dah makin ramai, makin ada kesedaran. Istiqamahlah sampai akhir hayat kita insya-Allah. Saya rasa cukup setakat itu. Mudah-mudahan balighna Ramadan sampai usia kita ke bulan Ramadan al-Mubarak. Yang kedua, minta sihat Ramadan boleh sampai ke surah. Tidak menangis kan. Sakit lutut, sakit pinggang tak boleh datang, rugi kan. Usaha setakat kita mampu buat sekadar kudrat kesihatan kita ada kan. InsyaAllah Allah ganjari dengan azam kita, niat kita betul. Allah pasti balas yang terbaik untuk kita sepanjang Ramadan. Yang baik daripada Allah, yang buruk adalah kelemahan saya sendiri. Aqul qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim.
الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعم ويكافئ مزيدا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك اللهم بارك لنا في شعبان أبلغنا رمضان أبلغنا رمضان أبلغنا رمضان برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وعملا متقبلا وشفاء من كل داء برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين تقبل الله منا